Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Fazli Handsome. Okey, untuk video kali ini kita akan belajar untuk bahagian yang pertama, bab 7 Matematik tingkatan 2, iaitu tajuknya koordinat. Okey, so kita akan belajar bahagian A dahulu, iaitu jarak dalam sistem koordinat Kartez. Okey, yang pertama ialah kita nak mencari jarak dua titik pada satah Kartez. Contoh, tentukan jarak di antara dua titik pada satah Kartez berikut. Okey, tengok gambar yang pertama ni. Okey, sekarang tengok garisan merah. Okey, garisan merah ni dia selari dengan paksi Y. So, kita nak mengira jarak senang saja. So, jarak AB. Okey, jarak AB sama dengan, okey, kira berapa kotak? Okey, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak darabkan dengan, tengok pada paksi Y ni, tengok nombor yang pertama ni. Okey, ni nombor 1 bermaksud skalanya sifir 1. Jadi 5 darabkan dengan 1, jawapannya ialah 5 unit. Okey, itu saja, sangat mudah. Okey, contoh yang kedua pula. Okey, jarak C sampai ke D, garisan yang berwarna merah ni. Okey, CD sama dengan, okey, kemudian kita kira berapa kotak. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. Kemudian tengok garisan CD ni dia selari dengan paksi X. Okey, jadi tengok skala pada paksi X. Okey, skala pada paksi X, tengok nombor yang pertama yang positif ni. Okey, dia bermaksud, okey, skalanya 2 unit. Okey, ataupun sifir 2. Jadi 6 kotak darabkan dengan nombor 2. So 6 darab 2 ialah 12 unit. Okey, senang saja. Okey, contoh yang ketiga. Okey, so tengok garisan selari ni, garisan yang ada warna merah ni, EF ni. Okey, E dengan F. Okey, EF dia selari dengan paksi X. Okey, mula-mula kira berapa kotak dulu? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak darabkan dengan, okey, tengok paksi X ni yang selari dengan EF ni. Tengok nombor yang pertama pada paksi Y, paksi X sebelah kanan ni. Bermaksud skala pada paksi X ialah 5 unit. Jadi 4 darabkan dengan 5, jawapannya ialah 20 unit. Okey. Dan contoh yang keempat pula. Okey, garisan yang berwarna merah ni, okey, GH. Okey, GH ni, okey, dia selari dengan paksi Y. Okey, kira kotak dulu. GH berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So GH sama dengan 6 darabkan. Okey, sebab dia selari dengan paksi Y, tengok skala pada paksi Y, nombor yang pertama ni ialah nombor 3 unit, bermaksud sifir 3. Jadi 6 darabkan dengan 3, jawapannya ialah 18 unit. Okey, so mudah saja untuk contoh yang pertama. Okey, sekarang tengok perkara yang kedua dalam bahagian ini, iaitu rumus jarak di antara dua titik pada satah. Okey, yang pertama, dua titik yang mempunyai koordinat Y yang sama. Okey, bila dia berada pada Y yang sama, okey, maksudnya dia selari dengan paksi X. Okey, A dengan B ni dia selari dengan paksi X. Bila selari dengan paksi X, bermaksud dia punya koordinat Y ni sama. Okey, bila sama, yang berbeza pada dia punya paksi koordinat X ni. Okey, yang berbeza pada X2 dengan X1 ni. Okey, jadi so dia punya rumus ni ialah jarak AB sama dengan X2 tolakan dengan X1. Okey, begitu juga dengan yang kedua ni pula, dua titik yang mempunyai koordinat X yang sama. Okey, bila dia mempunyai koordinat X yang sama, bermaksud garisan CD ni, okey, dia selari dengan paksi Y. Okey, bila selari dengan paksi Y, bermaksud apa yang sama? Sekarang yang sama ialah dia punya X. X yang sama, yang berbeza ialah dia punya koordinat Y. Y2 dengan Y1 berbeza.
Jadi rumus jarak bagi CD ialah Y2 tolakkan dengan Y1. Okey, yang ketiga pula, bagaimana dengan dua titik yang tidak selari dengan paksi X atau paksi Y? Okey, ini untuk garisan yang sending ataupun condong. Okey, katakan sini garisan E dengan F. Okey, koordinat bagi E ialah X1, Y1. Koordinat bagi F ialah X2, Y2. Jadi rumus jarak bagi EF ialah X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2 punca kuasa 2 semua sekali. Okey, itu ialah rumus bagi dua titik yang tidak selari dengan paksi X ataupun dengan paksi Y. Okey, ataupun garisan condong ataupun sending. Okey, satu lagi rumus yang boleh kita gunakan ialah kita menggunakan teorem Pythagoras. Ini ialah rumus teorem Pythagoras. Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras ni, katakan garisan A dengan B ni, kita kena buat bentuk segitiga bersudut tegak. Okey, bila segitiga bersudut tegak, nak cari dia punya jarak AB ni ialah rumusnya AB kuasa 2 sama dengan AC kuasa 2 tambahkan dengan CB kuasa 2. Okey, ataupun okey, ni tak ada So kuasa 2 bila kita pindahkan ke sebelah kanan, kita tak ada. Dia akan jadi AB sama dengan punca kuasa 2 AC kuasa 2 tambah CB kuasa 2. Okey, itu cara lain jikalau kita nak menggunakan koordinat. Okay, kita hanya menggunakan jarak. Alright, tengok contoh yang pertama. Tentukan jarak di antara dua titik pada satah kartes. Okey, sekarang garisan AB dulu. Okey, garisan AB ni tengok dia selari dengan paksi Y. Jadi dia selari, bila selari dengan paksi Y, dia punya nombor pada X dia hanya sama. Okey, sama, iaitu nombor 2. Yang berbeza ialah pada Y. Y2 ni ialah 10. Y1 ni ialah 2. Jadi rumus bagi AB ialah Y2 tolak Y1 sama dengan 10 tolak 2. Jawapannya ialah 8 unit. Okey, 8 unit. Okey, yang kedua pula. Okey, CD. Okey, CD ni selari dengan paksi X. Jadi bermaksud kat sini bila selari dengan paksi X, dia punya garisan Y ni sama. Jadi yang berbeza ialah pada, kita tengok sini, yang berbeza ialah pada X2 sini dan juga titik sini ialah X1. So rumus jarak bagi CD ialah X2 tolak X1. X2 8 tolakkan dengan 3. Jawapannya ialah 5 unit. Okey, senang Okey, sekarang tengok contoh yang kedua pula. Hitung jarak pasangan titik berikut. Okey, 3, 5, negatif 4, 5. Okey, tengok dua-dua koordinat ni ada tak nombor yang sama. Okey, sekarang kita tengok nombor yang sama ialah pada Y sini. Okey, Y nya sama. Bila Y yang sama, jadi kita terus ambil perbezaan. Okey, ni X1, Y1, X2, Y2. Okey, bila Y nya sama, nombornya sama 5, 5. Jadi terus ambil saja nilai X2 tolakkan dengan X1. Jadi negatif 4 tolakkan dengan 3. Okey, jawapannya ialah negatif 7. Okey, bila dapat jawapan negatif 7 ni, bukan bermaksud jaraknya negatif 7, tak. Okey, tapi arahnya yang berbeza. Okey, jadi jawapannya ialah 7 unit. Okey, kita abaikan negatif tu. Ataupun kita boleh buat juga, okey, 3 tolakkan dengan negatif 4. So, negatif akan dapat positif. Jadi 3 tambah 4 akan dapat 7 unit juga. Okey, sama ada dapat jawapan negatif pun, dia akan memberikan jarak yang sama iaitu 7.
Okey, positif pun akan memberikan jawapan yang sama, iaitu 7 juga. Alright, tengok contoh yang kedua pula, negatif 6, 7, negatif 6, 9. Okey, sekarang tengok, kita bandingkan koordinat dua-duanya ni ada dekat nombor yang sama. Okey, nombor yang sama ialah negatif 6, negatif 6. Ni sama. So, sama kita abaikan. Sekarang yang bezanya pada Y1 dengan Y2. Okey, jadi terus dia ambil dia punya rumus, Y2 tolak Y1 sama dengan 9 tolak 7. 9 tolak 7 ialah 2. Okey, jawapannya 2 unit. Okey, very simple. Okey, sekarang tengok contoh yang ketiga pula. Okey, hitung jarak MN. Okey, M koordinat 2, 1, N koordinat 6, 4. So, kita labelkan dulu X1, Y1, X2, Y2. Okey, rumus bagi jarak MN ialah X2 tolak X1 kurungan kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kurungan kuasa 2 punca kuasa 2. Okey, so kita masukkan nilai. X2 ialah 6. Okey, 6 tolak X1 ialah 2 kuasa 2 tambah kurungan Y2 ialah 4 tolak Y1 ialah 1 kuasa 2. Okey, punca kuasa 2. Okey, sekarang kita boleh menggunakan kalkulator. Okey, 6 tolak 2 kurungan kuasa 2 ialah 16 tambah 4 tolak 1 kurungan kuasa 2 ialah 9. Okey, punca kuasa 2. 16 tambah 9 ialah 25. Punca kuasa 2, jawapannya punca kuasa 2 25, jawapannya 5 unit. Okey, ini menggunakan kaedah rumus jika koordinatnya tidak sama bagi paksi X ataupun paksi Y. Okey, sekarang tengok contoh yang keempat. Hitung jarak PQ. Okey, sekarang tak diberi koordinat, dia cuma beri jarak. Okey, jarak sini ni saya labelkanlah sini R. Okey, diberi jarak PR ni ialah PR ialah 6, QR ialah 8. So kita boleh menggunakan kaedah teorem Pythagoras. Okay, PQ kuasa 2 sama dengan QR kuasa 2 tambah PR kuasa 2. QR kuasa 2 ialah 8 kuasa 2 tambah PR kuasa 2 ialah 6 kuasa 2. Okey, 8 kuasa 2 tambahkan dengan 6 kuasa 2 ialah 100. Punca kuasa 2 sebelah kiri bila pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi punca kuasa 2. So, punca kuasa 2 100 ialah 10. Okey, 10 unit. Sorry. Okey, dari unit sentimeter. So, jawapannya 10 sentimeter. Okey, ini menggunakan kaedah teorem Pythagoras. Okey, dan perkara yang ketiga dalam bab A ni, dalam bahagian A ni ialah penyelesaian masalah. Contoh, berdasarkan rajah di bawah, hitung perimeter ABCD. Okey, perimeter ialah ukur keliling. Okey, kita kena kira jarak bagi setiap sisi. So, yang pertama kita kira dulu AB. So, AB kita boleh menggunakan, sama ada nak gunakan rumus jarak koordinat pun boleh, nak menggunakan teorem Pythagoras pun boleh. So, kalau nak menggunakan rumus koordinat, jarak koordinat, kita kena baca koordinat dulu. So, titik A ni ialah 2, 3. Titik B ni ialah 4, 5. Okey, jadi ini X1, Y1, X2, Y2. So, rumus bagi koordinat, jarak koordinat AB, X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2 punca kuasa 2. Okey, so masukkan dalam rumus X1 berapa? Sorry, X2 berapa? 4. 4 tolak 2 kuasa 2 tambah Y2 5 tolak Y1 3 kuasa 2
punca kuasa 2. Okey, kita kira guna kalkulator terus pun boleh, tak ada masalah. 4 tolak 2 kuasa 2 tambah kurungan 5 tolak 3 tutup kurungan kuasa 2. Okey, dapat 8. So, punca kuasa 2 8 ialah punca kuasa 2 8 ialah 2.83. Okey, 2.83. Okey, itu kalau kita menggunakan jarak koordinat, rumus jarak koordinat. Sekarang nak cari BC pula. Okey, katakan saya menggunakan teorem Pythagoras. Okey, BC pula. Okey, so teorem Pythagoras, okey, kita bentuk dulu segitiga sama segitiga bersudut tegak. Okey, so jarak B, katakan ni saya letak sini huruf O lah. Tak nak huruf O, huruf E lah contohnya, contoh. Okey, so jarak BE ni lah 2 kotak. Okey, sebab paksi Y ni sifar 1. Okey, 1 unit. So ni 2 kotak, 2 unit. Jadi CE ni 1, 2, 3, 4 kotak bermaksud 4 unit. Okey, kalau kita menggunakan teorem Pythagoras, okey, BC kuasa 2. Okey, BC kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 2. Sekejap, saya tulis balik. Okey, CE kuasa 2 tambah BE kuasa 2. Okey, CE kuasa 2 ialah 4 kuasa 2 tambah BE kuasa 2 ialah 2 kuasa 2. Okey, so kita boleh terus guna kalkulator. 4 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 ialah 20. Okey, jadi 20 punca kuasa 2 20. Okey, punca kuasa 2 bagi 20 ialah 4.47. Okey, so kita boleh pilihlah cara mana yang lebih mudah. Okey, tapi kena hati-hati sebab bila nak menggunakan teorem Pythagoras, tengok dulu dia punya skala. Okey, pada paksi X dan juga pada paksi Y. Okey, dia akan berbeza daripada segi jarak dia. Okey, sekarang kita buat pula CD. Okey, CD. Okey, CD kita boleh menggunakan rumus balik lah. Okey, ini dia punya koordinat lah 8 3. Okey, 8 3. Kemudian koordinat titik D ni ialah 5 0. So X1 Y1 X2 Y2. Okey, kita menggunakan rumus yang sama dah tulis tadi. So just masukkan dalam rumus. Okey, X2 tolak X1 8 tolak 5 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 3 tolak 0 kuasa 2 punca kuasa 2. Okey, sekarang 8 tolak 5 kita terus guna kalkulator. 8 tolak 5 kuasa 2 tambah 3 tolak 0 kuasa 2. Okey, dapat 18. Punca kuasa 2 18. Punca kuasa 2 18 ialah 4.24. Okey, 4.24. Okey, akhir sekali kita nak mencari panjang AD pula. Sisi AD ni, okey, kita gunakan apa nama dia? Teorem Pythagoras. Okey, so kita buat sini segitiga bersudut tegak. Okey, so katakan sini F. So jarak AF ni ialah 3 kotak bermaksud 3 unit. FD ni 3 kotak juga bermaksud 3 unit. Okey, so nak cari panjang AD kuasa 2 sama dengan AF kuasa 2 tambah DF kuasa 2. AF kuasa 2 ialah tadi 3 kuasa 2 tambah ini pun 1 2 3 kotak 3 kuasa 2. Okey, kita guna kalkulator. 3 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 ialah 18. Okey, 18 kuasa 2 sebelah kiri pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi punca kuasa 2. So punca kuasa 2 18.
ialah 4.24. Okey, sekarang kita dah dapat semua panjang sisi AB 2.83, BC lupa tulis ni. Okey. So BC sini 4.47, CD 4.24, AB pun 4.24. Jadi nak cari perimeter. So perimeter ABCD. Okey, tambahkan semua jawapan. 2.83 tambah 4.47 tambah 4.24 tambah 4.24. Okey, kita guna kalkulator. 2.83 tambah 4.47 tambah 4.24 tambah 4.24. Jawapannya ialah 15.78 unit. Okey, so kita dah selesai mempelajari untuk bahagian yang pertama, iaitu okey, yang pertama, jarak dalam sistem koordinat Cartesian. Okey, kita dah belajar mengira jarak dua titik. Okey, dan juga kita dah belajar juga mengira rumus jarak di antara dua titik. Okey, sama ada pada koordinat Y yang sama ataupun koordinat X yang sama, dan juga dua titik yang tidak selari sama ada pada paksi X ataupun pada paksi Y. Okey, dan juga kita dah pun menyelesaikan masalah yang melibatkan jarak di antara dua titik pada satah Cartesian. Okey, kita dah mengira perimeter. Okey, itu saja untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Cikgu Fazli Handsome. Jika ada sebarang komen, teguran, pertanyaan dan sebagainya, boleh tuliskan pada ruangan komen. Dan jika inginkan nota-nota yang saya gunakan dalam video saya, boleh join subscribe channel Telegram saya, Cikgu Fazli Handsome. Okey, sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.